pada 42. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la taqumus sa'a hatta yakuna waladul ghaidha wal mataru qaidha wa yafidul li'amu faidha wa yaghidul kiramun ghaidha wa yajtariyal saghiru 'alal kabir wal la'inmu 'alal karim. Rawatut Tabrani. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga anak seseorang menjadi sebab kemarahan bagi ibu bapanya. Dan hujan akan menjadi panas, iaitu hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas. Dan akan bertambah banyak orang yang jahat dan akan berkurangan orang yang baik. Dan anak-anak menjadi berani melawan orang-orang tua mereka. Dan orang-orang yang jahat berani terus terang melawan orang-orang yang baik. Berlaku tak? Agak-agak muslimin muslimat sedang penonton ni, berlaku tak sekarang ni? Berlaku kan? Kalau siaran TV ni, kalau satu hari tak ada siaran bab melawan ni tak sah. Mesti ada. Anak melawan bapa, anak ni. Baik. Keterangan di sini, di antara tanda-tanda dekatnya kiamat ialah dekat. Dekat ni macam mana dekat? Wallahu a'lam. Apabila anak merupakan sebab kemarahan orang tuanya berlaku. Apabila hujan berkurangan berlaku, cuaca menjadi panas sekarang dan udara telah tercemar berlaku. Setelah fasa banjir ini akan berlaku satu fasa panas, kemarau, panas. Panas ni bukan panas yang macam biasa panas sebelum-sebelum ni, bukan. Dia panas dia tu kita faham. Malam pun rasa panas, panas terik, panas dia perit. Panas perit. Orang jahat bertambah banyak, benar. Dan dorongan untuk berbuat kejahatan sangat banyak. Pusat hiburan semakin banyak, makin disuruh tutup, makin dia banyak. Tak kira lah yang nampak dan yang tak nampak. Yang tak nampak maksud saya ni secara gelap. Dah pusat tu memang gelap. Di bawah kolong ke, di tepi lorong ke, dia jadi macam tu lah. Kedai-kedai yang menjual arak banyak. Dulu kalau nak jual kedai jual arak ni susah kita nak cari. Sekarang ni 7-Eleven pun ada jual arak. Di kios apa lagi apa bil? KK. KK pun ada jual arak. Di kedai-kedai runcit pun ada jual arak. Susah nak cari. Dah tak susah dah, senang cari. Nak menagih dada, nak isap ais, batu tu, apa, syabu, senang. Nak dapat kacanya senang. Pergilah mana-mana kedai, semua ada jual. Senang. Tak cukup boleh belajar pula dalam internet cara nak buat. Boleh. Senang. Bertambah senang. Orang yang buat kebaikan sedikit dan tidak mendapat dukungan yang sewajarnya. Bila mana orang yang buat baik ini tidak dikatakan baik, malahan di akhir zaman nanti orang jahat keluarkan fatwa dan fatwa dia itu benar. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Dan orang yang akan paling ikut orang jahat yang mengeluarkan fatwa. Ini akan berlaku dan sedang berlaku pun. Kalau orang ni cakap, aku percaya. Sebab apa? Kita ada kepentingan dengan dia, kita ada sesuatu dengan dia, maka apa dia cakap pun kita ikutlah. Kita ikut. Tapi bila besok dah tak ada kepentingan, dah tak ada apa-apa, yang apa kita nak tak dapat, maka kita akan kata orang ni dulu macam ni, aku pernah tolong dia tapi dia lupa, tak kenang budi. Habis semua kita ungkit. Berlaku kan zaman ni, berlaku. Sebab itu hari ini kalau kita tengok, kita jangan tengok bangsa lain, kita tengok bangsa kita sendiri, bangsa Melayu. Berapa ramai perpecahan yang berlaku dalam bangsa kita. Oleh semua sebabnya, satu je sebab adalah kuasa. Kuasa. Satu saja, kuasa. Berpecah.
Tak kisahlah dalam setiap satu itu, kalau kita nak ceritalah dari satu sudut yang lain, dalam setiap satu tu semua ada orang agama. Ada orang agama, dia wakilnya, itulah ininya. Apa mereka boleh buat? Apa mereka boleh buat? Sebab apa mereka tutup mulut mereka? Sedangkan mereka boleh berkata. Apakah mereka berani berkata? Tidak. Sebab apa? Kepentingan, sebab kedudukan, sebab kuasa, sebab jabatan mereka yang ada itu. Takut kalau lawan ni sekejap lagi, ke laut dah aku. Jadi kena akur sajalah. Tapi bila di luar, benda tu sebenarnya salah, tapi yalah saya nak buat macam mana. Ayat manis. Nantilah ditakdir Allah Ta'ala, diizin Allah Ta'ala, cuba bercerita ni dalam satu sudut yang satu khas dia saja. Adalah kawan-kawan yang nak join nanti, boleh kita cerita sama-sama. Pengalaman berhadapan dengan perkara-perkara yang macam ni. Anak-anak sudah berani melawan orang tua. Tu. Saya ingat waktu kuliah di Masjid Khalid Al-Walid, ustaz yang menyampaikan kuliah ni bagi contoh yang sangat, kita pun kadang tak terfikir cerita tu. Cerita tu ialah cerita Semerah Padi, kisah Teruna dan Aduka, Dara. Jadi kan kita tengok waktu datang kat rumah tu, bagaimana adabnya satu orang anak nak lalu depan bapa. Bukan nak lalu depan bapa, waktu tu dia nak lalu, Dara ni nak lalu belakang. Bapa, tumpang lalu ya pak. Lalu belakang, bukan depan. Lalu pergi dulu, kemudian patah balik, sebut lagi perkara yang sama. Jadi bersyukurlah pada ustaz yang menyampaikan tu, Masya Allah, dia salah seorang imam di Masjid Khalid Al-Walid. Hebat penyampaiannya. Bagi contoh macam tu je, terus kita buka, kita nampak. Tapi cerita kita hari ni tak ada. Cerita kita hari ni cerita melawan dulu, hikmah dia ke belakang. Tak mau, kita nak cerita dia semua cerita adab, semua cerita disiplin, terapkan unsur-unsur Islam dalam semua tu. Jangan kita seronok dengan sampai ada yang tidak menutup aurat. Trend filem kena buka, tak boleh nak pakai tudung, nanti filem tak laku. Kita nak jawab apa dengan Allah? Mungkin cara saya cakap ni ada orang tak boleh terima, kasar dan sebagainya, tapi inilah hakikatnya. Nak cakap macam mana lagi? Kita nak berlapik macam mana lagi? Macam mana kita nak berlapik dah? Tak ada lapik dah. Benda tu jelas. Tak ada nak lapik-lapik, tak ada. Tak ada. Yang benar-benar lah, yang tak benar tak benar. Tak boleh yang tak benar kita nak kata dia benar, yang benar kita nak kata tak benar. Tak. Orang-orang yang jahat berani melawan orang-orang yang baik dan tidak malu terhadap mereka. Berlaku. Hari ni kalau kita nak pergi tegur anak-anak ataupun orang yang duduk tak pergi solat, duduk, kita tak mengata mereka tak solat. Waktu solat mereka duduk, azan maghrib sebagai contoh, azan maghrib, ada kedai makan, mereka duduk, dan kita datang, kita kata boleh tak beransur pulang ataupun terus ke masjid. Kalau sekarang kita suruh di masjid, dia marah kita balik. Dia kata dah tak boleh pergi, nak semayang macam mana? Nanti dia marah kita tak nak tu, bagi kita sudah balik. Dia kata saya memang suka lah, saya nak sini, saya nak makan, bukan saya tak semayang. Maghrib panjang lagi, sebelum isyak boleh maghrib. Apa kita nak buat lagi dah? Kita bergaduh, orang akan kata ni orang agama bergaduh pula. Mana dia orang belajar? Nabi tak ajar pun macam ni. Ada dalil, semua ada. Ya Allah, ya Allah. Nampaknya bentuk masyarakat kita pada hari ini tidak banyak berbeza dari apa yang disebutkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna